hadis berkaitan fitrah, memotong kuku dan memendekkan misai. Dalam hadis disebut an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal fitrah halqul 'anah wa taqlimul adfar wa qassus syarib. Hadis Bukhari. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal fitrah, daripada fitrah, daripada perbuatan fitrah, halqul 'anah, cukur bulu kemaluan, wa taqlimul adfar, dan memotong kuku, wa qassus syarib, dan juga memendekkan misai. So ada 3 perbuatan yang dipanggil sebagai fitrah. Fitrah ni apa dia? Bila Nabi kata daripada fitrah, fitrah ni apa? Bila orang kata fitrah, fitrah apa fitrah? Kami orang Melayu tahu, dia kata ustaz, kalau orang Melayu kami tahu fitrah tu tunggu bulan puasa lah kita bayarlah fitrah tu. Zakat fitrah kan? Tapi fitrah dalam bahasa Arab maksud lain. Kan? Jadi para ulama berbeza pendapat. Sebab perkataan fitrah tu nak makna dengan makna apa? Jadi mereka tengok riwayat hadis ni dalam kitab-kitab hadis lain. Tinjau riwayat-riwayat yang lain daripada anak murid Ibnu Umar yang lain. Okey, kita tengok kat situ. Berdasarkan hadis ini, para ulama berselisih pandangan tentang maksud fitrah. Sebahagian mereka menyatakan ia adalah agama. Ada yang kata fitrah ni agama. Sebab apa agama? Sebab ada hadis lain. Nabi SAW kata apa? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Kama qala, hadis sahih. Nabi kata tidak ada seorang bayi pun yang lahir dalam dunia ini melainkan dia lahir di atas fitrah. Maka ibu bapanya lah yang mencorakkan dia, sama ada nak menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Nabi SAW tak sebut Islam. Kenapa tak sebut Islam? Kerana Islam dah sebut awal dah. Apa dia? Fitrah. Sebab Nabi kata tidak ada bayi yang lahir melainkan dia lahir di atas fitrah. Fitrah tu Islam lah. Sebab tu dia berkata fitrah ni maksudnya agama lah. Maksudnya termasuk dalam perbuatan agama mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, dan juga memendekkan misai. Tapi kalau kata di antara perbuatan agama, tak apa nak faham juga. Sebab agama ni, kalau agama suruh dia boleh pergi berapa hukum? Kalau agama suruh dia boleh pergi berapa hukum? Suruh, bukan larang. Kalau agama suruh buat, boleh jadi berapa? 2. Wajib atau sunat. Ataupun dalam istilah usul fiqh dipanggil mustahab ataupun mandub. Kalau wajib ni disuruh yang tak bagi pilihan, hang kena buat. Tak buat berdosa. Ataupun mustahab, suruh yang boleh pilih, hang buat. Kalau tak buat, tak dapat dosa. Kalau buat, dapat pahala. Kan? Dia kan hukumnya ada 5 kan. Suruh ada 2, larang ada 2, pilih ada 1. Suruh ada 2, wajib dengan sunat. Larang pun ada 2, haram dengan makruh. Pilih ada 1. Pilih ni nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Yang tu kita panggil harus tu. Tapi kalau tempat kita lah harus tu boleh pilih. Kalau pergi belah Indonesia, harus tu wajib. Ni apa, sahabat kita belajar kat Indonesia dulu kan. Kan harus tu wajib kan. Harus. Awak harus melakukan perkara ini, maksud wajib lah. Tapi kalau belah-belah kita ni, harus tu ada pilih lah, ada pilihan. Yang kita panggil sebagai mubah. Dalam istilah syar'i dipanggil mubah, ibahah.
apa itu harus lah kan, bagi kita harus lah, benda harus. Boleh buat, boleh tak buat. Nak makan, boleh tak makan. Mandi, boleh tak mandi. Tapi kalau wajib mandi tu kena mandi ya. Okey. Baik. Jadi agama ni kalau disuruh boleh jadi sunat, boleh jadi wajib. Jadi macam mana hukumnya ni? Okey, kita tengok. Sebahagian ulama pula menyatakan bahawa ia adalah sunnah yang mana asalnya adalah sunnah fitrah, kemudian telah dihilangkan mudhaf dan digantikan dengan mudhafun ilaih. Ni apa pula mudhaf dengan mudhafun ilaih ni? Bagi orang yang belajar bahasa Arab, dia faham lah. Bagi orang yang tak belajar bahasa Arab, tak apa, kena dengar kuliah. Okey. Semalam ada seorang tokoh besar datang dekat Kuips. Tuan-tuan datang? Syekh Said Kamali daripada Morocco. Dia bagi ceramah, dia bagi tausiah, dia bagi nasihat umum kepada kita lah, penuntut ilmu. Dia bagi itu dalam bahasa Arab. Jadi ramailah komplain. Apa ni ustaz tak faham? Kan? Kenapa tak adakan translator? Sebenarnya kami bukan tak nak adakan translator, tapi kalau ceramah ada translator ni, dia akan terganggu sikit. Syekh tu cakap sikit, nak kena berhenti orang translate. Cakap sikit, berhenti translate. Jadi dia macam ganggu sikit lah. Sebab tu kami duduk fikir, bincang dengan mufti, kata tak payah buat translator. Kan? Tak payah buat translator lah. Siapa faham, faham. Siapa tak faham, pergi belajar bahasa Arab balik. Ada juga yang kata dalam komen tu, dia kata menyesal aku tak belajar bahasa Arab dulu. Kan? Sekarang pergi belajar bahasa Arab, tak ada masalah. Okey. Tapi tak apalah. Yang tu anggaplah kuliah tu bukan kuliah untuk kita lah. Kuliah untuk orang yang belajar bahasa Arab je. Tapi kat sini tak apa, saya hurai. Dalam bahasa Arab ni dia ada satu istilah dipanggil mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni dua perkataan yang digabung sekali. Dua perkataan lain makna digabung sekali jadi makna yang beza. Macam mana tu? Okey. Tuan-tuan, masjid satu perkataan. Apa maksud masjid? Tanah yang diwakafkan untuk solat. Betul? Betul lah masjid. Pintu, apa maksud pintu? Pintu ialah objek yang digunakan untuk menghalang sesuatu masuk kalau ia tertutup. Boleh faham? Jadi pintu lain, masjid lain. Tapi bila kita ambil dua perkataan ni, gabung jadi satu, pintu masjid, dia jadi satu makna yang spesifik. Dia bukan pintu rumah, dia pintu masjid. Pintu kereta, sama tak dengan pintu masjid? Tak sama. Dua perkataan gabung sekali. Faham? Itu mudhafun ilaih. Jadi bila pintu masjid, pintu tu mudhaf, pintu masjid, masjid tu mudhafun ilaih. Pintu disandarkan pada masjid. Jadi masjid tu disandarkan kepadanya sesuatu. Jadi pintu masjid. Okey. Maka dia kata kat situ, sebahagian ulama menyatakan bahawa ia adalah sunnah yang mana asalnya adalah sunnah fitrah. Asalnya sunnah fitrah. Sunnah fitrah, dua perkataan digabung sekali. Okey? Kemudian telah dihilangkan mudhaf, sunnah tu dihilangkan. Tinggal mudhafun ilaih, tinggal fitrah aja. Asalnya sunnah fitrah. Dibuang sunnah, tinggal fitrah aja. Okey, selain itu dalam riwayat yang lain didatangi dengan lafaz sunnah. Dalam riwayat lain ada sebut sunnah, as-sunnah halqul anah. Jadi bila kita faham yang tu, maka Al-Imam Nawawi mengatakan bahawa kaedah yang paling tepat dalam menjelaskan lafaz hadis yang gharib ataupun suka difahami ialah dengan mentafsirkan lafaz tersebut dengan riwayat yang lain, iaitu benda ni benda sunat lah. Bukan benda wajib, benda sunnah. Okey, benda sunat. Jadi tapi boleh jadi wajib tak? Bila ia menghalang daripada wuduk masuk. Kalau potong kuku, tak potong kuku sampai jadi panjang sampai tak sah wuduk, dan wajib potong kuku. Okey? Baik.